Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ke surat 77. Rumi kalau Jawi 70. Perselisihan mengenai sifat wujud. Betul lah? Ya. Ini perbahasan falsafah lah. Baik, kita tengok, kita masih lagi di bawah tajuk besar kita, sifat-sifat Allah lah. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah, sifat 20. Dan masih lagi di bawah topik sifat wujud ataupun sifat nafsiyah. Baik. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, perselisihan mengenai sifat wujud. Perselisihan di kalangan para ulama tentang sifat wujud. Dia dari segi teori, dari segi realitinya semua ulama sepakat Allah Ta'ala itu ada, dan adanya Allah tidak sama dengan makhluk. Mana yang tak sama? Adanya Allah ni tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran, tidak bertempat, tidak duduk dalam sistem masa, tidak terikat dengan masa dan tempat, tidak memerlukan apa-apa. Itu wujudnya Allah. Wujudnya kita berhajat pada banyak benda. Wujudnya kita ni pertama Allah jadikan ada permulaan, ada pengakhiran, memerlukan tempat, masa, memerlukan dimensi, memerlukan oksigen, banyak benda tuan-tuan. Kalau tak ada benda lain, kita tak boleh wujud. Wujudnya Allah ghaniyun 'anil 'alamin, tidak berhajat pada apa-apa. Gitu. Jadi tuan-tuan, ini sepakat seluruh ulama Islam. Ada, memang ada. Tapi tang ada tu, kita nak kategorikan dia sebagai sifat ataupun zat. Ini perbahasan teori. Di teori saja. Baik, kita tengok. Terdapat perselisihan ulama mengenai makna wujud. Makna wujud tu, Imam Al-Asy'ari, ni Abu Hasan Al-Asy'ari lah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, imam kita punya ni lah, mazhab kita, mazhab aqidah, yang meninggal pada abad yang keempat. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik. Jadi banyak di Nusantara ni, malah di seluruh dunia, kebanyakannya ahli sunnah wal jamaah bermanhaj Abu Hasan Al-Asy'ari, terutamanya dalam mendepani falsafah lah. Dalam kita berhadapan dengan falsafah Mu'tazilah, Qadariyah dan sebagainya ni, kita manhaj kita adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik, Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia ambil akidah dia daripada zaman Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dia selarikan falsafah dan akidah daripada Nabi, para sahabat dan ulama yang lepas. Baik. Dan satu lagi dipanggil ahlul hadis. Ahlul hadis ni ahli sunnah yang awal lagi. Mereka tidak melibatkan diri dalam falsafah, tapi sama aja sebenarnya. Bila melibatkan diri dalam falsafah tuan-tuan, maka Abu Hasan Asy'ari lah jaguh tuan-tuan. Dan satu lagi Abu Mansur Al-Maturidi, jaguh dalam memperkenal, menyelaraskan falsafah dengan Al-Quran dan hadis. Baik, kemudian dan pengikutnya, jadi Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikutnya mengatakan wujud itu ialah ainul mawjud, artinya wujud itu ialah zat Allah sendiri, bukan suatu yang lain darinya. Sebab itu mereka tidak membilang wujud itu sebagai suatu sifat. Ini pandangan yang pertama.
Ini pandangan Abu Hasan Al-Asy'ari, wujud itu bukan sifat. Wujud itu zat itu sendiri. Dan saya pernah sebut, wujud itulah ainul mawjud tu. Ainul mawjud tu sendiri. Mikrofon ni, batang tubuh mikrofon ni lah wujud. Tidak, batang tubuh mikrofon ni wujud ni, benda tu sendiri. Meja ni, ni. Meja ni sendirilah wujud, bukan sifat. Kalau sifat macam mic ni, dia punya zat dia ni wujud lah, zat dia ni. Sifat dia apa? Oh, sifat dia berat, tidak kan? Sifat dia keras, itu sifat. Hitam, itu sifat. Sesuatu makna yang berdiri pada zat. Boleh tak? Itu sifat. Jadi wujud ni dia bukan sifat yang berdiri pada zat, tapi zat tu sendiri. Tetap faham tak? Faham tak? Kalau tak ada benda tu, tak ada sifat. Contoh, tak ada mikrofon ni, segala sifatnya pun tak ada. Tak ada lah sifat dia hitam, hijau, merah, betul tak? Ringan, boleh di apa? Lembut kan? Bila adanya barulah berdirinya sifat padanya. Jadi kata Imam Abu Hasan Asy'ari, wujud itu merujuk pada zat itu sendiri, bukan sifat. Zat Allah itu sendiri yang memang ada. Bila sebut wujud, zat Allah Ta'ala itu sendiri, bukan sifat. Tentu tahu sifat, sesuatu yang berdiri dengan zat. Contohnya cantik, handsome, buruk, betul tak? Maknanya difahami. Kita tengok satu rumah, cantik rumah ni, itu sifat. Dia tak boleh, aku nampak cantik lah tadi, mana boleh. Cantik mesti berada pada sesuatu, motor ke, kereta ke, lori ke, betul tak? Besar, aku nampak besar tadi, apa benda ni? Apa yang besar? Aku nampak rumah besar. Besar tu sifat yang ada pada benda wujud, yang ada pada zat. Tuan-tuan faham ke tak? Sifat ni makna yang berada pada sesuatu. Ni falsafah lah tuan-tuan. Laju, slow, pelan, ini semua sifat yang berdiri pada sesuatu. Jadi kata Abu Hasan Al-Asy'ari, maka dia tak kira wujud. Wujud bukan sifat. Tapi yang kita pegang satu lagi lah, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ni ulama besar ni tuan-tuan. Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia mengarang satu kitab yang sangat besar dan sangat hebat. Nama kitab dia Mafatihul Ghaib. Ini kitab tafsir, tapi dihimpunkan segala ilmu yang ada kat dunia ni lah tuan-tuan. Macam-macam ilmu dihimpunkan dalam tu, sehingga Mafatihul Ghaib ni jadi macam satu kitab ensiklopedia tuan-tuan. Macam ensiklopedia, sebab besar sangat, banyak sangat himpunan ilmu yang pelbagai. Hebat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang ni sezaman dengan Abu Hasan Asy'ari, tapi tempat dia lain di Samarkand. Baik, mengatakan wujud itu bukan ainul mawjud dan bukan lainnya daripada ainul mawjud, malah wujud itu haliyah yang menepati antara ada dengan tiada, iaitu yang menengahi, yang duduk tengah antara mawjud dan ma'dum. Baik, jadi dia kata apa? Ini falsafah tuan-tuan. Wujud itu bukan zat tu, zat ni bukan zat ni, dan dia bukan selain daripada zat. Macam mana tu? Falsafah tuan-tuan. Wujud itu bukan zat ni sendiri. Ni bukan wujud, ini zat. Ni contohnya lah, mikrofon ni kan wujud, ada kan? Wujud tu ada lah, mikrofon ni ada. Jadi kata Abu Mansur Al-Maturidi dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, wujud itu bukan ni, sebab ini zat. Tetapi wujud tu juga tidak dapat lari daripada zat itu sendiri. Tidak. Jadi kena ada zat tu lah baru ada wujud. Kemudian dia kata wujud itu adalah haliyah, keadaan tuan-tuan. Haliyah ni keadaan lah. Keadaan orang yang kuat, keadaan orang yang lemah, keadaan yang duduk di antara ada dengan tiada. Macam tu. Antara ada dengan tiada, keadaan ditengahi oleh haliyah ada. Bila dia ada tu adalah zat tu. Panjanglah tuan-tuan. Tuan-tuan pening, saya pun pening tuan-tuan. Tapi itulah makna dia tuan-tuan. Haliyah ni keadaan tuan-tuan. Keadaan yang duduk di antara ada dengan tiada. Keadaan wujud itu merujuk pada keadaan di antara ada dengan tiada. Boleh lah. Bila ada, adalah zat dia. Boleh lah. Sebab tu dia kata wujud itu bukan ainul mawjud, bukan selain daripada ainul mawjud, tapi dia hanyalah semata-mata haliyah antara ada dengan tiada.
Jadi makna dia apa? Yang ni, ini zat. Wujud tu apa? Ini wujud tu juga merujuk kepada zat ini sendiri. Wujud. Tapi yang kita nampak ni, ini zat ni, ini zat ni. Tapi wujud itu keadaan di antara adanya benda ini dengan tiadanya dia. Sekarang ada ke tak ada? Ada tu, adalah zat dia. So kalau dia tak ada dah haliah tu. Haliah di antara ada dengan tiada. So macam mana tuan-tuan? Macam itulah tuan-tuan. Walau bagaimana, tanya Ustaz ni tahu Ustaz Ramli lah kot. Itu pembahasan falsafah tuan. Saya ingat masa di UM dulu, seorang ustaz hebatlah PhD, dia cerita di masjid, dia tak faham, orang lain semua tak faham. Ini saya ingat lagi, bukan ainul mawjud, bukan mawjud. Dia cerita dia mudah je, sebab poin dia sama ada nak kategorikan wujud ni sebagai sifat ataupun tak. Itu isu dia. Jadi Abu Hasan Asy'ari dia kata tak, wujud itu zat itu sendiri. Betul tak? Tapi kita dah jadi, kita punya sebutan wujud tu macam satu sifat. Betul tak? Ada ke tiada? Macam sifat. Betul tak? Ada ke tiada tu. Walaupun kita tahu bila kita sebut ada, adalah zat dia. Kita tak sebut badan dia kan. Badan dia kita sebut ada ke tak ada. Kita tak kata apa? Kalau kita sebut mesti kita kata ada atau tiada. Betul tak? Ada atau tiada. Kita tak kata batang tubuh dia terus. Kita sebut ada ataupun tiada. Contoh kita sebut Allahu mawjud. Kita tak sebut Allah saja. Allahu mawjud, Allah itu ada. Tuan-tuan faham? Contoh buku-buku. Kita pun buku tuan-tuan kita tahulah buku. Betul tak? Kita tahulah buku ni, buku ni. Zat buku ni. Tapi bila kita nak kata buku ni ada, kita kata apa? Buku ada ke buku saja? Kalau orang tanya tuan-tuan, buku ada ke tak ada? Nampak? Kita sebut ada ke tak ada? Betul tak? Jadi kita akan guna mubtada' khabar juga. Betul tak? Mubtada' khabar. Khabar ni biasanya merujuk pada sifat. Betul tak? Al-kitab mawjud. Nampak? Orang tak, bila kita kitab itu ada, orang tanya kita, kitab tu ada ke tak ada? Kitab. Kita sebut lagu tu. Kita mesti kaitkan dia dengan satu makna haliyah yang menengahi antara ada dengan tiada. Dia macam ada satu sifat dah tuan-tuan. Betul tak? Motor tu ada ke tak ada? Betul tak? Kita sebut macam tu. Tapi bila kata ada, dalam kepala kita adalah motor tu kat situ. Betul tak? Faham lah? Malah kadang-kadang orang boleh saja tipu kita. Betul tak? Boleh. Contoh orang tanya, motor tu ada? Orang tipu kita, ada motor tu. Betul tak kan? Kita pun percaya padahal motor tu tak ada. Kita tertipu semata-mata kerana sifat yang digambarkan. Tuan-tuan faham ke tak faham ni? Saya tak tahu. Boleh kot no? Macam Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Kita tak tengok Allah. Betul tuan-tuan? Kita tak tengok. Bila kita nak kata semata-mata zat tuan-tuan, of course kita tak tengok Allah Azza wa Jalla. Kita tak tengok, kita tak sentuh, kita tak bercakap dengan Allah tuan-tuan. Tapi kita tahu Allah Ta'ala kerana sifat tuan-tuan. Betul tak? Sifat. Allah ada ke tak ada? Sifat tu. Ada ke tak ada? Ada. Kita sebut ada. Tapi bila sebut ada, merujuk adanya zat itu sendiri. Itu yang dia kata haliyah tu. Haliyah ni keadaan antara ada dengan tidak ada. Dia macam mana? Sebab kita nak merujuk satu benda tu, satu zat tu, mesti kita kata ada atau tiada. Macam mana ni tuan-tuan? Sudahlah Ustaz tak faham. Saya pun tak faham sangat tuan-tuan. Tapi gitulah tuan-tuan. Dia satu makna tuan-tuan. Sebab bila kita sebut ada ni, dia merujuk kepada, memang merujuk zat itu sendiri, tapi dia juga makna yang difahami. Boleh dia macam sifat tadi. Contohnya rumah itu cantik. Kan makna yang ada pada rumah tu. Betul tak? Rumah itu besar. Makna yang ada pada rumah tu. Makna. Sama wujud, makna yang difahami. Tetapi dia merujuk pada benda itu sendiri. Susah tuan-tuan. Walau bagaimanapun kedua-dua pendapat tidaklah bertentangan tentang wujud itu, menunjukkan kepada zat Allah, tidak kepada makna yang lain. Dia zat Allah lah.
Tapi dalam kata ni tuan-tuan, betul tak? Dalam kita klasifikasikan, kita nak kategorikan tuan-tuan, dalam perbahasan kata falsafah ni kita nak kata apa? Macam tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kebanyakannya sebut wujud tu sifat lah. Sifat yang menjadi asas kepada sifat-sifat lain. Sifat yang menjadi asas kepada sifat lain, dan sifat itu merujuk kepada semata-mata zat. Boleh lah. Ada pun sifat lain merujuk kepada makna yang ada pada zat. Macam tu. Contoh contoh. Handset ni ada tak? Ada. Sifat tu. Ada. Itu adanya tu merujuk pada dia. Sifat yang merujuk pada ni zat dia. Kemudian handset ni apa? Putih. Makna yang berada pada zat. Boleh tak? Makna yang berada pada zat. Lagi apa? Kerah. Makna yang berada pada zat. Itu sifat maknawi tu, kata maknawi tu. Kenapa nama dia maknawi? Yang difahami. Makna yang difahami pada sesuatu. Apa lagi makna ni zat ni? Dia licin, makna yang ada pada zat. Tapi sifat wujud, dia tak merujuk pada makna, dia merujuk pada zat itu sendiri. Tapi sebelum kita nak pergi pada zat itu, kita akan sebut wujud. Boleh no? Kalau kita sebut tak wujud, nampak? Tak wujud kan? Maka tidak adalah rujukan pada mana-mana zat. Itulah haliah. Faham tuan-tuan? Tak faham? Biar tuan-tuan. Yang penting ini Allah Ta'ala itu adalah tuan-tuan. Ni saya sebut sikit falsafah tuan-tuan. Ni perbahasan falsafah. Baik, kemudian dia bukan bahasa apa pun, perbahasan kata sebenarnya, permainan kata. Permainan kata. Bagaimana kita nak menyusun kata dan menyusun kita punya pemikiran. Itu je sebenarnya. Semua ulama berpakat Allah Ta'ala itu wujud. Baik, kemudian beberapa dalil daripada Al-Quran. Firman Allah ayat 25 Luqman. Surah Luqman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika kamu tanya wahai Muhammad kepada orang-orang kafir musyrik, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab Allah. Orang kafir pun jawab Allah. Tuan-tuan tengok, ada orang Hindu sembah tokong kan. Orang Cina dia sembah tok nenek, moyang-moyang, dewa-dewa. Orang Kristian dengan Nabi Isa. Banyak Tuhan tuan-tuan. Ada orang dulu-dulu semangat laut, semangat hutan, semangat pokok. Betul tak? Macam-macam semangat. Nak buat jambatan, kena ada korban, nanti ada gangguan. Dia percaya ada kuasa gaib. Pendek kata, seluruh manusia kat dunia ni tuan-tuan percaya, lebih kurang 90% lebih, semua percaya kepada kuasa gaib yang kontrol dunia. Hampir 90% percaya. Cuma bila mereka tak berlandaskan wahyu, mereka silap memahami konsep ketuhanan. Baik, saya bagi contoh. Tuan-tuan tengok orang Hindu sembah apa? Tok Kong. Tak ada orang Hindu dalam dunia ni kata Tok Kong tu yang buat langit bumi. Mana ada tuan-tuan? Tak ada. Ialah dia yang buat Tok Kong tu. Dia yang buat simen, bata. Dia tak pernah kata Tok Kong tu yang buat dia. Dia yang buat. Dia tak pernah kata Tok Kong tu yang buat langit bumi. Macam mana saya tahu tuan-tuan? Saya di universiti mengaji dengan mesyarah PhD Hindu, agama Hindu. Perbandingan agama tuan-tuan. Yang nak ajak tentang budaya Hindu, agama Hindu ni memang doktor Hindu pun pembuat. Agama pun Hindu. Dia cerita tentang agama Hindu. Agama Hindu tak kata pun yang berhala tu yang jadikan langit dan bumi. Malah yang saya kagum lagi, dia kata apa? Dalam agama Hindu, sebenarnya Hindu ni macam-macam tuan-tuan. Dia mazhab dia lagi banyak tuan-tuan daripada kita. Secara kasar 6 mazhab. Secara kasar lah. Kita di Malaysia ni kebanyakannya sanggam. Mazhab sanggam lah. Itu yang dia bubuh benang. Kalau tuan-tuan tengok benang tu sanggam lah. Sanggam tu mazhab yang ke-6 lah. Kebanyakannya dipegang oleh India yang di bawah kasta rendah. Ini kalau dulu tuan-tuan. Itu fakta dia lah. Kalau hak tinggi-tinggi ni dia Brahman. Brahman ni semua tinggi-tinggi lah. Tapi lah ni dah jadi budaya lah. Dah ramai dah yang apa, bermazhab sanggam yang hebat, ramai dah. Tapi ada yang jadi doktornya, kontraktornya. Tapi yang masih ada benang kan. Ada benang. Itu sanggam. Sanggam ni lah yang sangat membesarkan apa, lembu dan sebagainya. Dianggap kenderaan. Kalau Brahman tak macam tu. Baik, dan dia tak makan daging lembu sebab dia kenderaan Tuhan. Tak apalah tuan-tuan. Sanggam ni pun tuan-tuan, dia kata, dia pun tak kata berhala tu buat langit bumi, tak. Malah pensyarah saya sebut, Tuhan agama Hindu ni Tuhan dia Esa.
Subhanallah, Isa. Dan Tuhan dia berada di langit. Kita dengar Tuhan itu Isa dan di langit. Habis itu yang macam-macam tu, itu gambaran sifat Tuhan. Dia pun menggambar Tuhan. Tangan banyak. Saya tak tahu apa makna. Dia ada makna tangan banyak tu. Pemurah ke apa, tak tahu. Lidah terkeluar. Saya tak tahu apa makna dia. Mata terbeliak. Apa makna dia tak tahu. Tapi ada dalam mereka punya manuskrip mereka adalah gambaran-gambaran mereka. Mereka menggambarkan sifat Tuhan. Dan saya tak nafikan ada mazhab Hindu yang sembah Tuhan sampai 300 juta. Saya tak nafi ada. Memang ada, dia tulis di buku. Katanya setengah agama Hindu, mazhab mereka Tuhan ada 300 juta. Ada juga. Adanya Tuhan, ada yang kata Brahma, ada yang kata Vishnu, ada Krishna, macam-macam tuan-tuan. Ada juga yang macam tu. Tapi pendek kata yang batu tu dia tak kata Tuhan. Tak ada mana-mana Hindu kata batu tu Tuhan, tak ada. Tapi mereka menggambarkan Tuhan. Pendek kata tuan-tuan, mereka percaya je pada Allah. Bukan percaya, dia tak sebut Allah. Dia sebut kuasa yang mengatur bumi, tuan-tuan. Hakikat dia siapa, tuan-tuan? Tuan-tuan, hakikatnya siapa Tuhan Hindu, Buddha, Kristian? Siapa Tuhan ni? Pada hakikatnya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Walaupun orang Hindu ke, orang Buddha ke, orang Yahudi ke, dia pun tak beriman pada Allah. Hakikatnya Allah lah Tuhan dia. Allah yang jadikan dia. Allah yang bagi rezeki kat dia. Cuma disebabkan mereka tak berpandukan wahyu, maka tersilap. Jadi pendek kata tuan-tuan, manusia ni percaya pada kuasa di sebalik dia. Kuasa di sebalik yang mengaturkan alam. Kau percaya, tuan-tuan? Baik, cumanya yang jadi silap, kita tak boleh sembah Allah, kita membayangkan Allah. Tak boleh, tuan-tuan, membayangkan makhluk. Sebab Tuhan tak boleh diimagekan, tak boleh dibayangkan. Sebab tu tuan-tuan tengok kenapa sesat ni, kafir musyrik dia sebut ni. Kafir musyrik, tuan-tuan, pada zaman Nabi Muhammad SAW, asalnya mereka ni sembah Allah, tak ada berhala ni. Semua okey, tuan-tuan, ikut agama Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Siapa yang buat rosak? Ada seorang lelaki kan, yang Nabi tengok dia dalam neraka. Dia ni buat rosak. Asalnya elok. Sebelum lahirnya Nabi SAW, semua pakat beriman pada Allah. Semayang pun macam tu lah, 2 waktu. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Buat haji kan, dia buat haji. Ni ajaran Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Yang merosakkan dia adalah seorang lelaki yang soleh. Soleh, tuan-tuan, orang nampak baik lah. Nampak baik, dihormati, pemurah. Nama dia Amr bin Luhai. Ini merosakkan, tuan-tuan. Amr bin Luhai ni, orang hormat dia. Dia pemurah. Amr bin Luhai ni hormat dia, pemurah, kuat ibadah. Macam mana dia buat rosak? Orang hormat dia, Amr bin Luhai ni. Dia pergi ke Syam, dia pergi ke Syria. Dia tengok kat sana orang semua berhala. Jadi dia rasa yang agama Nabi Ibrahim ni, menghadap Kaabah macam kita, kan? Main menghadap Kaabah. Rasa macam tak puas. Pasal tidak ada gambaran Tuhan. Maka dialah yang bawa balik Hubal. Bawa balik berhala. Bagi orang Arab sembah. Baru puas. Pasal berhala ni gambaran bagi Tuhan, ataupun perantara antara mereka dengan Tuhan. Berhala ni walaupun batu, tapi berhala ni dia ada super power, dia ada berkat, dia ada hebat, menjadi perantara antara mereka dengan Tuhan. Mereka anggap macam tu. Maka jadilah sesat. Walaupun dia berkata Allah. Bila sebut siapa jadikan langit bumi, Allah. Tapi bila mereka sembah, tuan-tuan, mereka tak sembah Allah. Mereka sembah berhala yang mereka cipta, yang mereka gambarkan, yang mereka anggap berhala ni juga ada apa? Berkongsi kuasa dengan Allah. Macam tu. Baik. Sebab tu, tuan-tuan, orang Arab ni, tuan-tuan, kita semayang menghadap Mekah kan. Kadang orang Hindu tanya, orang kafir tanya, apa bezanya? Tidak kan? Malah mereka lebih hebat. Mereka ada macam-macam apa? Unik. Kita orang Islam juga semayang menghadap Kaabah kan, sembah Kaabah. Tuan-tuan, tidak ada dalam Quran kata sujudlah Kaabah. Mana ada? Ada dalam Quran sebut? Tak ada. Wasjudu lil Kaabah. Tak ada. Tak ada ayat Quran kata sujudlah pada Kaabah. Tak ada.
Dalam Quran kata apa dia? Fawalli wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kita ni pergi mana-mana ya tuan-tuan, semayang menghadap Kaabah. Itu tandanya taat pada perintah Allah. Yang bangunan tu tanda je. Kalau tak ada Kaabah tu menghadap situ juga. Faham tak tuan-tuan? Kesatuan taat kepada perintah Allah tu. Kalau letakkan di Mekah tu tak ada apa, langsung licin, kena nuklear contohnya, walaupun mustahil benda tu. Licin tuan-tuan, tak ada apa. Kita sebenarnya menghadap sana juga. Sebab kita dalam Quran kata menghadap ke sana, tanda mematuhi perintah Allah. Bukan sembah Kaabah tu, tanda je pun. Kaabah yang tuan-tuan tengok tu bukan pada zaman Nabi SAW. Banyak kali runtuh tuan-tuan tu. Yang tuan-tuan tengok ni baru ketika naik keluarga Saud ni naik keluarga Saud, geng-geng depa ni lah, Muhammad bin Salman apa ni, tok naik depa dulu. Depa bagi runtuh lain tu. Runtuh semua. Ada kok foundation lakut sikit, depa buat lain. Kaabah tu. Kaabah yang tuan tengok batu tu bukan batu 1000 tahun lebih, tak, batu baru tu. Cuma dalam Kaabah tu lah yang ada apa, pelita-pelita lama. Tuan-tuan boleh tengok dalam Kaabah. Di internet tuan-tuan tengok dalam Kaabah. Dalam tu ada pelita-pelita lama yang usianya 1000 tahun. Batu tu bukan batu baru. Kelambu Kaabah bukan dulu punya, baru tu. Kita pun ada di, tuan-tuan pergi Muzium Islam kan. Ada pada zaman apa? Masa zaman Datuk Seri Najib ada kerajaan Arab Saudi bagi kan. Ada di Muzium Islam. Tuan-tuan boleh tengok dia bubuh kiswah Kaabah. Saya pergi baru ni lah, hujung tahun. Jadi saja di Muzium Islam depan apa? Muzium Islam depan Muzium apa? Masjid Negara tu kan. Jadi tengok kiswah Kaabah yang dihadiahkan tu. Kiswah Kaabah tu pun dia tukar. Dia tukar. Hak lama mai hak lain pula. Tak ada apa tuan-tuan. Yang kita, bukan Kaabah tu, bukan kiswah Kaabah tu. Kita taat pada perintah Allah, semaya menghadap satu arah. Boleh tuan-tuan? Itu makna dia, bukan sembah Kaabah tu. Kemudian tuan-tuan, firman Allah lagi ayat 102 Al-An'am, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Itulah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan melainkan Dia yang menjadikan segala sesuatu, maka hendaklah kamu menyembahnya. Dzalikumullah, Allah Tuhan yang sebenar-benarnya Allah. Fa'budu, sembahlah Dia. Baik. Dan Tuhan tak boleh digambarkan, tak boleh diimagekan tuan-tuan. Cuma kita tahu dia ada. Cuma orang tanya lah, macam mana kalau tak tengok pun tak boleh, sentuh pun tak boleh, macam mana kita nak tahu ada? Saya sebut kat tuan-tuan kan, banyak benda yang ada kita tak tengok pun. Betul tak? Angin tuan-tuan tak tengok pun. Betul tak? Ada ke tak ada tuan-tuan? Kita rasa angin, mana nampak angin? Tapi kita tahu dia ada. Coronavirus, kita tak pernah tengok coronavirus, tapi orang yang dah mati 6 juta tuan-tuan. Kat dunia ni, seluruh dunia mati kerana coronavirus 6 juta. Kita tak pernah tengok. Elektrik kita bukan tengok pun. Nampak elektrik? Tak nampak. Tapi cuba tuan-tuan kat wire pegang, ada tak ada? Mati. Banyak roh. Roh ni boleh kata seluruh agama percaya. Roh ni, soul kan, seluruh agama percaya. Tak pernah tengok roh. Tahu roh tu ada. Tahu, semua orang percaya tuan-tuan. Roh memang ada yang dalam badan ni. Dia keluar kita pun mati. Orang yang bukan Islam pun majoritinya percaya. Tak kira agama apa pun. Tapi tuan-tuan pernah tengok roh? Tak pernah. Tapi kita tahu kewujudan dia. Allah Azza wa Jalla tuan-tuan, lagi jelas tentang kewujudan Allah. Bagaimana nak tahu kewujudan Allah? Adanya langit dan bumi, pasti ada yang menjadikannya. Itu bukti dia. Adanya langit dan bumi, tu yang dia kata ni, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Orang sebut Allah. Tak ada orang sebut siapa yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi jadi sendiri. Mustahil orang sebut macam tu tuan-tuan. Automatik dia akan kata Allah. Apa tuan-tuan ingat tak saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni? Fa'buduh, maka sembahlah Allah. Allah yang jadikan segala-galanya, sembahlah Allah. Apa makna Allah tuan-tuan? Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu. Pernah lah dulu tuan-tuan, lama lah. Saya tak tahu tuan-tuan ingat ke tak ingat. Ada lagi seminit tuan-tuan. Apa makna Allah? Ni lah. Seminit lagi tuan-tuan. Apa makna Allah? Ar-Rahman kita tahu, yang maha pemurah. Ar-Rahim yang maha penyayang. Al-Qahar yang maha perkasa. Al-Aziz yang maha mulia. Betul tak? Zul Jalal wal Ikram memiliki kemuliaan dan kebesaran. Betul tak? Al-Ghaffar maha pengampun.
Banyak As-Sabur yang maha sabar, Ar-Rasyid yang maha bijaksana. Allah boleh. As-Sami' itu ada tu. Yang maha mendengar. Allah ada. Allah apa? Tuan-tuan selalu ubah. Bagus. Siapa yang raja ubah ni? Ke dia ubah sendiri tuan-tuan? Misteri tuan-tuan. Esok tuan-tuan main ubah lain tuan-tuan. Misteri tuan-tuan. Ada orang ubah kot no? Ada. Saya tengok juga ada orang ubah. Ni semua ada 99. Sama-sama nama Allah. Tuan-tuan semua ada maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Tapi Allah surah mana azan ni? Kuat ni. Oh, ingatkan surah mana handphone. Tapi fikir sana kubur kan azan pada kubur. Misteri lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, apa dia Allah, apa mana Allah? Bismillah. Yang pertama, pandangan yang pertama kata Allah adalah isim jamid. Isim jamid ni isim yang macam mana? Isim yang tidak ada asalnya. Dia kata nama khas, merujuk kepada zat yang satu yang esa. Macam mana ni tuan-tuan panggil apa ni? Botol kan? Botol. Kenapa botol ada daripada apa? Botol yap tulu, butlan. Tak ada tuan-tuan. Tak ada dia punya apa? Tasrif dia tak ada. Botol nama dia botol lah. Isim jamid. Meja kalau kita semua jamid lah. Bahasa Arab meja tak jamid. Tak, meja. Ni binatang mana ni? Meja. Nama bagi binatang ni meja. Nama bagi tu CCTV. Ni bagi nama dia kipas. Zat Allah tu nama dia Allah. Zat Allah tu nama dia Allah. Isim jamid. Merujuk kepada Tuhan yang apa? Mutlak, yang berkuasa, yang maha esa, yang berkehendak dan sebagainya. Jadi zat, bila sebut zat Allah itu nama dia Allah. Kalau ni kita panggil botol. Jam kita, yang tu kita panggil jam, tu kita panggil lampu. Nanti di akhirat kita boleh semua ahli syurga melihat Allah. Yang kita tengok itu nama dia Allah. Isim jamid bagi zat Tuhan yang esa, Tuhan yang sebenar-benarnya lah tuan-tuan. Pandangan pertama. Pandangan yang kedua, dia adalah daripada ilahun. Ilahun maksud dia Tuhan. God. Tuhan. Ilahun Tuhan. Bahasa Melayu Tuhan lah. Orang putih kan sebut apa? God. Tuhan kan. Jadi ilahun. Ilahun kemudian masuk alif lam. Al-ilah. Kalau bahasa orang putih dia masuk de tuan-tuan. Dengan orang putih kan dia masuk de. The God. Dia maksud dia khas, kata nama khas. Tuhan itulah. Tuhan itulah. Tuhan itu. Kalau kita Tuhan itulah. Tuhan itu. Satu lagi ataupun al-ilah, Tuhan itulah. The God, Tuhan itulah. Al-ilah maksud dia Tuhan itulah sebenar-benarnya. Boleh lah. Al-ilah itulah sebenar-benar Tuhannya. Habis tu yang lain orang pakai sembah batu lah, sembah matahari, itu taghut. Sembahan selain pada Allah nama dia taghut. Allah itu apa? Allah itu itulah sebenar-benar Tuhan. Al-ilah. Dia asalnya Allah tu al-ilah. Tapi kemudian Arab ni kemudian ditakhfifkan, kemudian dimasukkan, tafkhimkan, jadilah Allah. Lidah Arab memang begitu. Nah, disebut Allah merujuk pada apa? Itulah sebenar-benar Tuhan. Boleh nah? Itu kalau tuan-tuan apa makna Allah? Pertama isim jamid, nama bagi zat yang maha perkasa, Tuhan, nama dia Allah. Satu lagi maksud dia al-ilah. Tuhan itulah sebenar-benarnya. Boleh nah? Haqqun ma'bud la ilaha illa ghairuh. Nah, boleh nah? Al-ilah, Tuhan itulah yang sebenar-benar Tuhan. Boleh dah? Tuhan itulah. Yang lain bukan Tuhan. Boleh dah? Jadi Allah makna dia apa? Itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Nah, itu bukan. Bila sebut Allah ingat. Sebut je Allah, itulah sebenar-benar Tuhan. Adapun kita duduk tengok orang sembah macam-macam, itu bukan. Itu mainan syaitan. Itu taghut. Mereka dipermainkan oleh syaitan. Baik tuan-tuan, saya mohon maaf kalau kekurangan, insya-Allah. Minta maaf pelajar 5 minit. InsyaAllah kita bertemu Ramadan tak ada tu. Tuan-tuan sembahyang 23 kot. Sembahyang malam Ramadan 23.
20. Masuk dengan witir dia bertiga lah kot. Okey, bagus tuan-tuan fokus pada tarawih. InsyaAllah kita bertemu lepas raya. Betul tak? Lepas raya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an Muhammad tafarruqan ba'di tafarruqan ma'sumah. Wa la taj'al minna syaqiyan wa la Muhammadan tula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallallahu alhamdulillah. Jam tuan-tuan ni cepat seminit ni.